Okey, so bab satu fungsi. So fungsi ni mula-mula kita tengok, kita perlu fahamkan apa itu fungsi. So dekat sini fungsi ada satu nota di sini. Suatu fungsi dari set A kepada set B. Macam ni ya, set A kita buat anak panah ke set B. Ialah satu kesepadanan atau pemetaan. Maksudnya kita memetakan dia dari kiri ke kanan dengan keadaan bahawa setiap unsur dalam set A, inilah unsur dalam set A, nombor dekat situ, okay, dihubungkan dengan satu dan hanya satu unsur dalam set B. So maksudnya dekat set B ni kita hanya boleh ada satu unsur yang anak panah dia menuju ke dia. Hanya satu unsur dalam set B. Okay. So contoh ini 3 memetakan ke satu unsur di sini, 1. 4 memetakan ke satu unsur sahaja di sini, iaitu 2. 5 memetakan ke satu unsur di sini, iaitu 3. So kita perlu memetakan ke satu unsur sahaja. Tak boleh memetakan ke banyak unsur. Contohnya kalau macam, okay, saya lukiskan di sini. Ini set A. Katakan ini 1, 2. Ini 3, 4, 5. Kalau ini memetakan ke 3, ini memetakan ke 4, ini memetakan ke 5, ini bukan fungsi. Bukan fungsi ya, sebab dia tidak menerima, dia tidak mengikut definisi di sini. Ya, definisi di sini dia cakap hanya satu unsur dalam set B. So kalau kita ada unsur di set A memetakan kepada lebih daripada satu unsur di set B, so ini tidak diterima. So set B ya, sebab ada lebih daripada satu unsur di set B. Okay. Pemetaan dia, maksudnya pemetaan macam ni ya, atau kita panggil hubungan. Hubungan ini ialah satu kepada banyak. Satu kepada banyak tidak diterima. Satu kepada banyak tidak diterima sebagai fungsi. Kalau macam tu, yang mana diterima sebagai fungsi ya? Contohnya kalau kita ada hubungan satu kepada satu. Nah, inilah dia. Satu unsur ke satu unsur, satu unsur ke satu unsur, satu unsur ke satu unsur. Ini hubungan satu dengan satu. Nah, ini diterima sebagai fungsi. Ini juga tengok ini juga diterima. Nah, kalau kita tengok macam ni, contohnya 0 kepada C, 4 kepada C juga. So ini banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Diterima juga. Kita perlu tengok belakang dia. Belakang dia kalau dia 1, dia diterima sebagai fungsi. Kalau ikut definisi di sini hanya satu unsur di set B. Maksudnya satu di belakang. Satu di belakang fungsi. Okay, so kalau kita tengok ni, hubungan dia satu dengan satu, tetapi dia bukan fungsi. Kenapa? Dia tidak mematuhi salah satu syarat dia. Dia ada 2 syarat untuk menjadi fungsi ya. Ini syarat pertama. Setiap unsur dalam set A dihubungkan. Ini syarat pertama. Syarat pertama, setiap unsur dalam set A dihubungkan. Syarat pertama. So ini tidak
mematuhi syarat pertama ni. Unsur 6 ni tidak dihubungkan. Tidak dihubungkan. So, walaupun dia 1/1, tetapi unsur 6 tidak dihubungkan. So, itu sebab dia tidak diterima sebagai fungsi. So, perhatikan bahawa unsur 6 tidak mempunyai image. Image ialah unsur di sebelah kanan. Itu image dia. So, ini tak ada image. So, dia hubungan 1/1, tetapi syarat kedua, semua objek mesti ada image. Ini syarat kedua. Okay. So, ini tidak dipatuhi. So, itu sebab dia bukan fungsi. Ini pula, ini hubungan dia banyak kepada 1. Syarat kedua, atau syarat pertama saya, semua objek mesti ada image. Ini pun diterima. Kalau kita tengok ni, objek kosong ada image, objek 1 ada image, objek 2 ada image, objek 3 ada image, objek 4 ada image. Semua objek mesti ada image, diterima. Ini dipatuhi, ini pun dipatuhi. Okay. So, itu sebab dia fungsi. Setiap unsur dalam set P mempunyai hanya satu image dalam set Q. So, dua syarat lah. Okay. So, ingat, saya buat satu kesimpulan selepas kita tengok dua contoh di sini. Untuk menjadi fungsi, syarat pertama, inilah syarat pertama. Okay. Syarat pertama, semua objek mesti ada image. Atau, setiap unsur dalam set A mesti dihubungkan kepada image dia. Okay. Syarat kedua, hanya satu unsur dalam set B. Itu syarat kedua. Ini syarat kedua. Syarat kedua, saya pemudahkan dia. So, inilah dia, syarat kedua. Kalau hubungan dia 1/1 atau banyak kepada 1, itu syarat kedua. Okay. Belakang dia mesti 1. So, dalam kata lain, maksudnya hanya satu unsur dalam set B. Satu unsur dalam set B, belakang mestilah 1. Okay. So, kita tengok sedikit lagi contoh. Katakan ini. Syarat pertama, semua objek mesti ada image. Ini ada image, ini ada image, ini pun ada image. So, syarat pertama dipatuhi. Syarat kedua, 1/1, 1/1, 1/1. Hubungan dia 1/1. So, maksudnya ini ialah fungsi. Ini ialah fungsi, ya. Kalau dia fungsi kan, kita perlu tulis sebab dia. So, sebab dia macam mana kita nak tulis? Ikutlah ayat di sini. Setiap unsur dalam set X mempunyai hanya satu image dalam set Y. Kita ikut cara dia. Contohnya ni. Kalau ini bukan fungsi. Sebab mula-mula syarat pertama, semua objek mesti ada image. Memang betul, semua ABC ni ada image. Syarat kedua, hubungan dia mesti 1/1 atau banyak kepada 1. Ini bukan, ini banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. So, hubungan dia banyak kepada banyak. Dari mana kita boleh tengok ni? Contohnya ni. Ini B kepada Q, C pun kepada Q. Pada masa yang sama, C kepada Q, C kepada A. Ini banyak kepada banyak. So, banyak unsur di sini kepada banyak image di sini. Dia macam hubungan banyak kepada banyak ni. Lebih kurang macam gabungan hubungan banyak kepada 1 dan
satu kepada banyak. Tengok ini, banyak kepada satu. Yang bawah ni satu kepada banyak. So gabungan tu kita panggil banyak kepada banyak. So ini bukan fungsi. Bukan fungsi ya. So bukan fungsi. Dan kalau kita nak tulis sebab dia, kita pun perlu tahu macam mana nak tulis sebab ini. So kita boleh cakap ini unsur C ni. Unsur C ni ada masalah sikit. Dia mempunyai dua image. Kalau kita tengok syarat di atas ni, hanya satu unsur dalam set B. Maksudnya hanya satu image. So bukan fungsi sebab unsur C mempunyai lebih daripada satu image. Itulah sebab dia. Dia bukan fungsi. Okay. So kalau kita tengok ni, ini fungsi lah. Semua objek ada image. Hubungan dia banyak kepada satu. Banyak kepada satu diterima sebagai fungsi. Ini fungsi. Okay, kita tengok lagi. Ini pula soalan 4 ni. Objek atau unsur 15 ni tidak dihubungkan kepada image dia. Tak ada image ini. 15 ni tak ada image. So ini bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Sebab dia ikut ayat di sini. Unsur 15 tidak mempunyai image. Unsur 15 tidak mempunyai image. So itulah dia. Okay. So kita perlu tahu keadaan apa dia boleh jadi fungsi. Keadaan dia ada dua syarat. Semua objek mesti ada image. Hubungan dia satu kepada satu atau banyak kepada satu. Kalau dia mematuhi kedua-dua syarat ni, dia fungsi. Kalau dia tidak mematuhi kedua-dua syarat, mana-mana satu syarat, so dia bukan fungsi. Okay, kita teruskan. Okay. Gunakan ujian garis mencancang. Okay. Garis mencancang. Garis mencancang macam ni lah. Ini garis mencancang. Tentukan sama ada setiap graf berikut ialah suatu fungsi. Okay, so ujian garis mencancang ni menunjukkan apa? So dia ada nota di sini. Satu garis mencancang dilukis pada sata graf jika garis mencancang itu menyilang graf itu pada satu titik tunggal, maka graf itu ialah suatu fungsi. Maksudnya macam ni. Kita lukis satu garis mencancang supaya dia boleh menyilang dengan graf. So kalau dia menyilang pada satu titik, maksudnya dia ialah fungsi. Kalau garis mencancang itu menyilang pada lebih daripada satu titik, contohnya ini 2 titik, maka graf itu bukan suatu fungsi. So itulah kegunaan ujian garis mencancang. So ini melintas pada satu titik, fungsi. Garis mencancang menyilang graf pada satu titik sahaja. Ini bukan fungsi. Garis mencancang menyilang graf itu pada lebih daripada satu titik. Okay, so kita tengok lebih contoh. Katakan soalan 1 ni. Cara kita nak buat, kita buat satu garis mencancang. Di mana kita nak buat? Di tempat supaya dia menyilang sebanyak yang mungkin. Katakan sini. Kita boleh menyilang pada 2 titik. Okay, ini tempat di mana
garis mencancang boleh menyilang pada graf sebanyak yang mungkin. Kalau kamu buat garis mencancang di sini, dia boleh menyilang pada satu titik saja. Nah, itu bukan sebanyak yang mungkin. Kita buat di sini, oke. Ini 2 kali, menyilang pada 2 titik. Di sini pun oke, 2 titik. Sini tak boleh, sini menyilang pada 1 titik saja. So, kita perlu buat garis mencancang di tempat supaya dia menyilang sebanyak yang mungkin dengan graf. Oke, dia menyilang pada 2 titik. So, kita cakap bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Okay, so soalan 2 pula. Menyilang pada 1 titik. So kita cakap ini fungsi. Okay, so itulah dia. Okay, kita teruskan lagi. Bahagian C pula. Tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi f berikut. So, apa itu domain? Domain ialah kita letakkan semua unsur di sebelah kiri dalam set. Kita panggil itu domain. Contohnya, domain untuk ini A, B, C dan kita tuliskan dia dalam set. Maksudnya kita guna kurungan macam ni. Ini simbol untuk set. Dan kita letakkan semua unsur di sebelah kiri ni ke dalam. So kita panggil ni domain. Codomain pula. Codomain ialah semua unsur di dalam set di sebelah kanan dan kita letak di dalam simbol set ni. H, K, L, M, N. Itulah codomain. So, kita boleh fahamkan dia dengan senang saja. Domain ialah semua di kiri, codomain ialah semua di kanan. Apa itu julat pula? Julat ialah unsur di sebelah kanan yang ada anak panah yang menuju kepada dia. Itulah julat. Okay? Julat. Kita mengambil H, K, L dan N saja. Okay. Dan kita letak di dalam H, K, L, N dalam simbol set tu. Okay. Itu keadaan pertama. So keadaan kedua pula, kadang-kala dia bagi graf. So kalau dia bagi graf, domain kita ialah X. Okay, X dia. So kita tengok titik ni, X dia 0, X dia 1, X2, X3 dan X4. So kita mengambil domain kita sebagai 1, 2, 3, mula dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itulah domain. Untuk codomain pula. Codomain kita tengok Y. Kita tengok Y ya. Okay. Kita tak kisah sama ada titik yang mengambil nilai itu atau tidak. Kita terima saja sebagai codomain. Contohnya, tak ada apa-apa titik yang mengambil nilai 0, kita masukkan 0 juga pada codomain. Contohnya Y1 ada titik. Nah, inilah dia. Y2 tak ada titik yang mengambil nilai Y sama dengan 2. Kita ambil dia juga sebagai codomain. Okay. Dan seterusnya. So maksudnya codomain kita, semua Y yang kita nampak itu diterima sebagai codomain. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kita nampak dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Semua ni
diterima sebagai codomain. Untuk julat pula, julat kita hanya terima nilai Y yang ada titik yang mengambil nilai tersebut. Contohnya kosong tidak diterima sebab tak ada titik yang mengambil Y sama dengan kosong. 1 diterima, 2 tidak diterima sebab tak ada titik yang mengambil nilai Y sama dengan 2. 3 diterima, 4 diterima, 5 diterima juga. Okay. So pada akhirnya kita tulis julat sebagai 1, 3, 4, 5. Okey, itulah dia. Okay. Untuk julat kita sudah siap. Okay. Kadang-kala kita ada graf macam ni. Graf yang disambung. Berbanding dengan ini titik saja, tidak disambung. Ini disambung. Kalau dia disambung, kita nak tulis domain ni. Ingat domain ialah X dia, nilai X yang diterima. Bila kita tulis domain, kita perlu buat dalam bentuk ketak samaan. Contohnya kita tengok graf ni. Nilai X dia dari 0 sampai 5. Dan kita tulis dalam bentuk ketak samaan macam ni ya. 0 sampai 5. Okay. So, itulah domain dalam bentuk set. Codomain pula, kita ambil semua nilai yang kita nampak, tak kisah dia terima atau maksudnya tak kisah Y itu mengambil nilai tersebut atau tidak. Apa yang kita nampak saja kita masukkan ke dalam codomain. Sama konsep dengan ini ya. Katakan kosong, tak ada titik yang mengambil nilai kosong, kita ambil juga sebagai codomain. Sini sama juga. 0 sampai 10. Sebab kita nampak 0 sampai 10. So itulah apa yang kita nampak dimasukkan ke dalam codomain. So oleh sebab itu codomain kita ialah 0 sampai 10. Ya, kita buat dalam bentuk ketak samaan. Yang tengah-tengah ni biasanya kita letak Y. Kalau dia tak guna Y, dia guna fx. Kita guna fx lah di tengah-tengah ni. Julat pula. Julat seperti di sini. Soalan kedua ni. Titik yang mengambil nilai Y tersebut diterima sebagai julat. Untuk ni pula, graf kita mengambil 1 sampai 10. Tengok, graf kita mula dari 1 dan dia semakin naik sampai 10. So 1 sampai 10 diterima sebagai julat. 0 tidak diterima sebab graf kita tak sampai 0. So julat kita 1 sampai 10. Okay, so itulah 3 keadaan yang kita ada di sini. Okay, kita tengok pula muka surat seterusnya. Okay, bahagian D pula. Bahagian D, lakar setiap graf fx berikut. So bila dia cakap lakar ni, maksudnya kita tak perlu guna kertas graf. Kertas graf tidak digunakan. Kita lukis pada kertas kosong macam ni saja. Dan kemudian nyatakan julat bagi fx yang sepadan dengan domain yang diberi. Dia beri domain. Kita nak nyatakan julat. So apa tu julat? Ingatlah, julat ialah Y di mana graf kita mengambil nilai tersebut. Okay. So itulah julat. Okay. So kita tengok soalan pertama ni.
fx sama dengan modulus x tolak 3. Untuk domain negatif 1 sampai 6. Okay. So, salah satu cara kita nak buat soalan ini ialah kita guna jadual. Kita buat x, fx. Dan kita buat satu jadual macam ni. Kita ikut nilai yang diberi di sini, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ikut domain yang diberi itu, negatif 1 sampai 6. Tapi saya nak beritahu cara ni ada kelemahan dia. Kadang-kala untuk fungsi setengah fungsi dia kurang berkesan. Nanti saya siapkan dulu dan saya beri contoh lain nanti. Okay. So selepas kita masukkan nilai x ni, sekarang kita nak tentukan nilai fx pula. Kita masukkan negatif 1 ke dalam. Negatif 1 masuk sini. Kita dapat negatif 1 tolak 3, negatif 4. Dan modulus tu akan tukar kepada positif. Negatif 4 jadi positif 4. Kosong pula. Kosong masuk sini, kosong tolak 3, negatif 3. Negatif 3 moduluskan dia jadi positif 3. Positif 3. Masukkan 1 pula. 1 masuk sini, 1 tolak 3, dapat negatif 2. Negatif 2 moduluskan dia jadi positif 2. 1, 0, 1. Saya kira terus 2, 3. Okey. Sudah siap ni. Dan kita lakarkan graf dia. Negatif 1, 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. Okey. Negatif 1, 4. Sini. 0, 3. Sini. 1, 2. 1, 2. 2, 1. 0, 3. 4, 1. 5, 2. 6, 3. Kita dapat satu bentuk V. So itulah graf dia, bentuk V. Sekarang kita nak tentukan julat dia. So julat, kita tengok graf ni. Paling bawah Y dia kosong. Y dia kosong Paling atas bahagian ni paling tinggi sekali, paling atas. Y dia 4. 0 sampai 4. Macam mana kita nak tulis julat? Ikutlah format ni. Ikut format ni So julat kita kosong sampai 4. Macam tu lah. Okay. So tadi saya ada cakap kadang-kala cara di mana kita guna jadual tidak sesuai. Kadang-kala tidak sesuai. Okay. Keadaan apa dia tidak sesuai? Contohnya macam ni. Kalau fx sama dengan 2x tolak 7. Okey. Dari 0 sampai 5 katakan. So kalau
fungsi modulus sebegini, kalau kamu guna jadual, ada sedikit masalah. Masalah dia, kita tak dapat pintasan Y dia dengan senang. Pintasan X tidak dapat dicari dengan senang. Sebab pintasan X dia bukan integer. Okay? Dia satu nombor perpuluhan. So kalau macam tu, macam mana kita nak cari, nak selesaikan dia? Okay, contoh untuk keadaan macam ni. Okay, kalau keadaan macam ni, kamu cuba bayangkan pintasan X dia dengan biarkan fx sama dengan kosong. Okay. Biarkan fx sama dengan kosong untuk cari x dia, itu pintasan x. So macam ni kosong sama dengan ni. Bila modulus kita, dua garis tegak ni, dua garis mencancang ni, kita panggil modulus. Bila modulus dibuang ke sebelah kiri, dia jadi kosong. Sebenarnya dia jadi tambah tolak kosong. Modulus bila kita buangkan dia akan jadi tambah tolak. Tapi tambah tolak kosong ni sama dengan kosong juga. Okay, so sama dengan kosong. Lepas tu pindah 7 ke sebelah kiri, lepas tu pindah 2 ke sebelah kiri dan jadi bahagi 3.5. So X kita 3.5. So apa yang saya nak cakap di sini ialah, kalau pintasan X kita 3.5 katakan, kadang-kala bila kita guna cara jadual ni, mungkin kita tak terfikir nak guna 3.5. Itu masalah dia, tak terfikir. So oleh sebab itu, kita perlu sentiasa bayangkan pintasan X dia 3.5 ialah pintasan X. So sekarang bila kita bina jadualkan, kita boleh buat macam ni. Bina jadual. Kalau saya buatkan, saya tak perlu guna semua integer di situ. Saya guna yang paling kecil pintasan X dan yang paling besar. Lebih senang kalau kita buat macam tu. Paling kecil kosong, pintasan X 3.5, paling besar 5. Guna 3 nilai pun sudah cukup lah, sebab saya tahu dia bentuk V. So dari sini ke sini, lepas tu naik ke atas. Okay. Katakan kosong. Masukkan kosong ke sini, jadi kosong tolak 7. Negatif 7. Moduluskan dia jadi 7 pula. Okay. Sekarang 3.5. 3.5 masuk sini, dapat kosong. Lepas tu 5 masuk ke sini. 2 darab 5, 10. 10 tolak 3, 10 tolak 7, dapat 3. Dapat 3. So, kita dapat graf dia. 0,7. Tengok bila kita lakarkan graf kan. So, kadang-kala kita boleh lakar terus. Tak perlu buat macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak perlu buat macam tu. Boleh terus labelkan 7. 3.50 di sini lebih kurang 5, 3 lebih kurang di sini 5, 3. Sambung macam tu lah. Ini fx, ini x. Okay, so saya sudah lukis dua graf modulus. Yang pertama tu macam asas, keadaan asas. Okay, ini contoh kedua ni ada sedikit masalah yang kita nak selesaikan. Pintasan x dia tak jelas.
Kalau kita buat macam ni mungkin tak nampak. Okay? So kita perlu buat langkah macam ni untuk nampakkan pintasan X kita. Lepas tu bentuk V. Ini pun bentuk V. Dua-dua pun bentuk V. So itulah dia. Dan kalau kita nak tuliskan julat pula, julat 0 sampai paling bawah 0, paling atas 7. Kita tengok Y dia. Paling bawah 0, 7, julat dia. Julat 0 sampai 7. So itulah dia. Okay, kita tengok E pula. Bahagian E. Cari image bagi setiap fungsi berikut berdasarkan objek yang diberi. Cari image. Image ialah fx. Objek ialah x. Okay. So kita nak cari fx. X diberi. Okay. Contohnya untuk ni, dia beri dalam bentuk ni, kita tukar ke bentuk persamaan. Fx sama dengan 3x tolak 1. Diberi x sama dengan 6. 6 kita masukkan ke sini. 3, 6 tolak 1. 18 tolak 1 dapat 17. Nah, itulah fx kita. Kita cari dengan cara masukkan x yang diberi ke dalam x di sebelah kanan. Nah, dapatlah image. Okay. Untuk B pula, kita masukkan negatif 5 ke dalam sini, ke sebelah kanan. So fx sama dengan modulus 4x tambah 3. 4 negatif 5 tambah 3 negatif 20 tambah 3 dapat negatif 17. So modulus sentiasa menukarkan nombor negatif kepada positif. So dapatlah 17. Okay. Kadang-kadang dia beri kuadratik pula. 2x kuasa 2 tolak 3 tolak 7x. X dia 2. So kita masukkan 2. Okay. So untuk kuadratik ni, kita guna kuasa dulu. 2 kuasa 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tolak 14 dapat negatif 6. Itulah image dia. Okay. So ini lebih senang berbanding dengan bahagian depan tu. So semua latihan di sini kamu boleh buat sendiri. Kita teruskan. Okay, sekarang bahagian F, cari objek bagi setiap fungsi berikut. Cari objek maksudnya cari X. Berdasarkan image yang diberi. Image ialah fx. Dia beri fx kita. Dia beri fx di sini. Kita nak cari x. Okay, tengok contoh. Kita tukarkan dia ke persamaan. fx diberi 9. Ini dia. Kita masukkan fx di sini kepada 9. 9 sama dengan 2x tolak 5. Okay, nak cari x pula, kita pindahkan negatif 5 ke sebelah kiri. Jadi tambah 5. 9 tambah 5 jadi 14. 14 sama dengan 2x. Nah, cari x pula, kita perlu bahagi 2. Bagi 2, 14 bagi 2 dapat 7. So x kita 7. Okay, so ini pun sama. Fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 3. Diberi fx kita sama dengan 6. So kita masukkan 6 di sebelah kiri. Dan bila kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni, kita perlu pindahkan 6 ke sebelah kanan
kita ada 3 tolak 6. 3 di sini, 3. Ini pindah ke sana jadi tolak 6. 3 tolak 6 negatif 3. So, sama dengan kosong. Biasanya kita tulis sama dengan kosong di sini. Dia nampak lebih biasa. Ini tak salah sebenarnya. So, macam luar biasa sikit saja. 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 3 sama dengan kosong. So, sekarang kita perlu cuba faktorkan dia. Kalau pemfaktoran tak jadi, kita perlu buat formula kuadratik, rumus kuadratik. So, rasanya ini boleh. Saya guna kalkulator terus untuk cek sama ada kita boleh faktorkan dia. Ya, boleh. So, tekan kalkulator dapat 3 dan negatif setengah. So, negatif setengah ni faktor dia 2x tambah 1. Salah satu lagi x yang ditunjuk dalam kalkulator ialah 3. So, kalau dia tunjuk 3, kita tulis x tolak 3. Itulah pemfaktoran. Kalau tak guna kalkulator, kita buat pemfaktoran macam ni. Kalau tak guna kalkulator, pemfaktoran kita buat macam ni. Kita fikir apa darab apa sama dengan 2x kuasa 2. So, 2x darab x sama dengan 2x kuasa 2. Lepas tu kita abaikan yang tengah-tengah ni. Kita fikir apa darab apa sama dengan negatif 3. Okay, so nak dapat negatif 3, kita ada banyak keadaan. 1 darab negatif 3, negatif 1 darab 3. Pada masa yang sama, kita perlu fikir bila kita darab silang nanti dan tambahkan hasil darab tu, kita perlu dapat negatif 5x. Okay, so contoh macam ni. Katakan saya tak tahu, saya cuba dengan keadaan pertama ni. Saya cuba 1 darab negatif 3. Okay. 1 darab negatif 3 dapat negatif 3. Dan kita perlu darab silang. Darab silang. Hasil darab dia. Okay, kita tengok macam ni. X darab 1, 1x. 1x kita tulis x saja. 2x darab negatif 3, negatif 6x. Negatif 6x. Sekarang kita jumlahkan hasil darab tu. X tambah dengan negatif 6x jadi negatif 5x. Negatif 5x. Bila kita jumlahkan hasil darab di sini, kita perlu pastikan negatif 5x ni sama dengan yang tengah-tengah ni. Kalau dia sama, maksudnya pemfaktoran kita terjadi. Okay? Dan kita ambil faktor kita dengan cara ni. Kita baca dengan cara ni. 2x, ini positif 1, 2x tambah 1. Faktor pertama. Faktor kedua, tengok ini pula. Kita baca terus x tolak 3. Faktor kita x tolak 3. Ini cara manual. Tak nak guna cara manual ni, guna kalkulator. Okay, boleh juga. Okay. So, selepas kita buat pemfaktoran, kita biarkan setiap faktor sama dengan kosong. Dan kita cari x. Okay. Ini 1 ni pindah ke kanan jadi tolak 1. 2 pindah ke kanan jadi bahagi 2. Okay, kita dapat x sama dengan negatif 1 bahagi 2. Negatif setengah. Sini x sama dengan, bayangkan negatif 3 pindah ke kanan jadi 3. Dapat 3.
So itulah jawapan kita, negatif setengah dan 3. Nah, itu cara kita buat kuadratik. Okay. Ada 3 keadaan. Ini linear, ini kuadratik. Linear maksudnya garis lurus. Ini mewakili garis lurus. Kuasa 1 ni, X kuasa 1 garis lurus. Ini X kuasa 2 ni kuadratik. Kuadratik kita buat pemfaktoran atau rumus kuadratik. Ini fungsi modulus. Fungsi modulus kita perlu faham sedikit tentang modulus dulu. Kalau saya buat 2 keadaan di sini. Okay. Kalau modulus kita mengambil nombor bernilai negatif, dia jadi positif. Kalau modulus kita ada X di dalam, contohnya macam ni, kita perlu buangkan modulus dan sini jadi tambah tolak 5. Okay, jadi tambah tolak 5. Okay, itu 2 keadaan yang saya nak cakap di sini. Keadaan pertama, dalam modulus tu nombor saja. Kalau nombor saja, negatif jadi positif. Dalam modulus, kalau kita ada X di dalam, kita perlu buangkan modulus dan di sini jadi tambah tolak. Kalau modulus dibuang, sini jadi tambah tolak. Dan selepas tu kita asingkan 2x tambah 3 sama dengan 5, 2x tambah 3 sama dengan negatif 5. Asingkan dan cari jawapan. 2 ini dapat 1 lah. Ini dapat negatif 4. So, contoh saja. Saya nak tunjukkan 2 keadaan di mana kita selesaikan persamaan yang melibatkan modulus. Okay. So kita tengok ini pula C. Kita tuliskan dia dalam bentuk persamaan. Fx ialah 7. Bila kita buat sampai sini, kita perlu faham dalam modulus kita ada X. Kalau modulus kita ada X, kita perlu buangkan modulus dan sebelah yang lain menjadi tambah tolak. Nah, sini kita nak buangkan modulus ni, 2 garis tegak ni kita panggil modulus. Nak buangkan dia, sini jadi tambah tolak 7. Tambah tolak 7. Macam ni. Dan kita perlu asingkan kepada 2 keadaan. Keadaan pertama, kita ambil positif 7. Keadaan kedua, kita ambil negatif 7. Dan kita nak cari X. So, contohnya nak cari X pada persamaan sebelah kiri ni. Negatif 2 pindah ke kiri jadi 9. Tambah 2, 7 tambah 2 jadi 9. 9 bahagi 3 jadi 3. So, X sama dengan 3. Ini pula negatif 2 pindah sini jadi negatif 7 tambah 2 jadi negatif 5. Negatif 5 sama dengan 3X. Nak cari X, negatif 5 bahagi 3. Okay, so itulah kedua-dua jawapan kita. Okay, so 3 keadaan agak penting. Semua teknik di sini fungsi ni memang susah sikit dan ramai pelajar terkejut sebab ini bab pertama. Kalau cikgu kamu ajar bab pertama pada permulaan tingkatan 4 kan, kamu rasa wah susah sangatlah ini. Okay, ini matematik tambahan sangat susah sebab
banyak keadaan. Okay, so kalau sekarang kamu tengok balik mungkin senang sikit lah. Okay, so tengok asas kamu macam mana lah. Okay, so ada 3 soalan di sini, kamu boleh buat sendiri. Dan bahagian G, okay, kita buat ini sebagai soalan terakhir kita. Bahagian G, selesaikan masalah berikut. Darjah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi modulus. Fungsi modulus, graf dia bentuk V. Kalau dia kuasa 1 di tengah-tengah ni, di dalam modulus ni kuasa 1, fungsi graf dia memang bentuk V. Okay, so maksudnya bentuk linear yang mengambil modulus, bentuk graf kita bentuk V ya. So untuk domain 0 sampai 6, cari nilai C. Nak cari nilai C di sini. Okay, so C di situ, cara dia, kita ambil titik ni. Kenapa ambil titik ni? C ni berkaitan dengan pintasan Y sebenarnya. Kalau kamu ingat Y sama dengan MX tambah C kan, C itu pintasan Y. So kita tengok pintasan Y ya, 4. Koordinat dia 0, 4. Kita tengok titik ni 0, 4. Dan kita masukkan ke dalam X kita masukkan 0, Fx ialah Y kita masukkan 4, masukkan ke sini dan sini lah. Okay, so 0 masuk sini, 4 masuk sini. So kita dapat 4 sama dengan 2, 0 tolak C. Negatif C. Modulus akan menukarkan negatif C kepada positif C. So, C sama dengan 4. Itu bahagian A. Kita tengok B pula. Nilai H. H di sini. H ialah pintasan X. Pintasan X, koordinat dia H0. Kita masukkan H0, H masuk sini, 0 masuk sini. Ya, bila kita masukkan, kita dapat 0 sama dengan modulus 2H tolak 4. 4 ialah C ya, kita sudah cari tadi. Okay. Dan bila kita buat ni, ini keadaan kedua sebenarnya. Keadaan kedua yang saya masukkan, inilah dia keadaan kedua. Nak buangkan modulus, sini jadi tambah tolak. Okay. So sekarang saya nak buangkan modulus kita, sini jadi tambah tolak. Tetapi tambah tolak 0 pada akhirnya 0 juga. 0. Hilang terus lah modulus dia. Okay. Sepatutnya tambah tolak 0, tapi tak ada perbezaan. 2H sama dengan 4, H sama dengan 4/2, H sama dengan 2. Okey, buat C pula, bahagian terakhir. Julat bagi fungsi itu. Okey, ingat julat ialah Y paling kecil sampai Y paling besar. Paling kecil 0, paling besar tak tahu, sebab tidak di label. So kalau tak tahu kita perlu labelkan, perlu carikan. X ialah 6, carikan Y dia, carikan Fx dia. Okay, kita carikan lah, X sama dengan 6. Kita masukkan 6 ke sini dan carikan Fx sama dengan modulus 2, 6 tolak 4. C ialah 4 lah.
12 tolak 4 dapat modulus 8. Kalau modulus kita mengambil nombor positif, so modulus itu boleh abaikan secara terus lah. Ya, kalau modulus kita mengambil nombor negatif, dia jadi positif. Kalau dia positif, dia masih positif. So kita sudah tahu bila X sama dengan 6, Y dia 8. So julat kita ambil Y paling kecil, graf kita 0, paling besar 8. 0 sampai 8. 0 sampai 8 tulis dalam format yang sama dengan ni. So julat 0 sampai 8.